insya-Allah. Baik. Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al kiram ashab rizam. Syai'ulahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah pada satu masa dan ketika mata mereka akan terbelia melihat akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatu ila khairi ibtigha'a maradati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semuliakan Fadil Tuan-Tuan Imam kita, juga yang semuliakan Fadil Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak kita, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama sekali lagi pada pagi ini. Jadi pagi ini merupakan kuliah terakhir kita sebelum kita masuk Ramadan. Jadi lepas ni kita rehat lah, tak adalah rehat. Ada rehat kemam, tak ada mbak. Kita tak ada rehat. Sebenarnya masuk Ramadan ni bertambah kan, kerja kita bertambah lah. Meningkatkan ibadah lagi kan, tu menghidupkan bulan Ramadan yang mulia ni insya-Allah. So pagi ni kita sambung ulasan hikam tu. Muka surat apa tuan? 360 dah. Okey. Syekh akan bicarakan pada kita dalam bab berikutnya, betul tak? Okey, insya-Allah. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Adab orang arif yang rabbani, pasal yang ke-10. Silap saya.
Pasal pertama. Pasal pertama dalam bab ketiga. Dia ada banyak pasal. Banyak bab, banyak pasal tuan. Jadi Syekh ni Syekh Ibn Athaillah lah akan membicarakan kepada kita dalam bab berikutnya tentang usul ataupun sampainya anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampainya kita pada Allah. Maksud sampai pada kita pada Allah ni bukan makna kita nampak Allah. Kan? Kita tak boleh nampak zat Allah. Tak boleh. Bukan mana sampai itu maknanya bukanlah kita berdepan dengan Allah Ta'ala tu nak sampai nampak zat Allah Ta'ala tu. Tak ada. Kerana tak mungkin kita dapat melihat zat Allah di dunia. Kita hanya boleh melihat zat Allah di akhirat sajalah. Baik. Syekh akan bicara pada kita tentang bab berikutnya tentang sampainya anda pada Allah. Maksud sampai pada Allah ialah sampai kepada peringkat mengetahui tentangnya. Sampai kepada peringkat mengetahui tentangnya, tentang diri Allah lah. Maksud diri ni lah sifat-sifat Allah, makrifat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita tahu kan, daripada wujud, qidam dan sebagainya, sampailah kaunuhu mutakalliman tu. Mana dia berkait juga dengan bab tauhid, berkait juga dengan bab tauhid dan juga bab akidah. Semana bila kita mengaji tasawuf ni kan, janganlah kita mengabaikan bab tauhid, bab akidah. Dia mengait antara satu sama lain. Jadi bila anda merasai makna ini secara rasaan rohani, berarti anda telah sampai pada Allah. Bila kita ada perasaan rohani kita tentang Allah Ta'ala ni, memperhatikan, antaranya memperhatikan ataupun muraqabah lah, memperhatikan segala gerak kiri kita, segala ibadah yang kita buat, maka kita merasakan kita telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhubung dengan keimanan dengan akal, setiap orang Islam beriman yang Allah Taala ialah qayyum. Berhubung dengan keimanan dengan akal, setiap orang Islam beriman yang Allah Taala ialah qayyum. Apa maksud qayyum tuan-tuan? Yang maha berdiri dengan sendirinya. Kemudian dialah yang zahir, dialah yang batin, dialah yang ahad. Perkara ini sama saja di sisi orang-orang Islam, dari segi akal dan juga pemikiran. Tetapi daripada segi perasaan rohani, hendaklah dia benar-benar merasai Allah Ta'ala itu As-Samad. Allah Ta'ala As-Samad. Apa makna Samad? Allah Ta'ala tempat tumpuan, penumpuan makhluk, itu nama As-Samad. Lepas tu apa lagi? Allah Ta'ala Az-Zahir, Allah Ta'ala Al-Batin. Kan hari itu kita dah kupas lah, dah ulas berkenaan dengan Allah Ta'ala Az-Zahir, Allah Ta'ala Al-Batin. Kan tu ada kait lah, mengait antara satu sama lain. Macam tu. Betul tak? Macam tu. Seterusnya baik, kemudian Allah Ta'ala Al-Qayyum. Allah Ta'ala Al-Qayyum. Az-Zahir batin ada kat belakang lah. Hari kita dah ada kupah hari tu, Az-Zahir dengan Al-Batin. Betul tak? Dia ada kait dengan Al-Fana. Al-Fana dan juga Al-Baqa. Okay? Makam Al-Fana, murid tidak merasakan kewujudan dia. Sedangkan yang makam yang terbaik ialah makam Al-Baqa. Al-Fana ni binasa. Fana ialah kesan daripada penguasaan perasaan terhadap Allah Ta'ala yang zahir. Kemudian Al-Baqa, kesan daripada merasai nama Allah yang batin. Kesan daripada merasai nama Allah Ta'ala yang batin. Okay? Kemudian dan Al-Qayyum. Qayyum mana berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Inilah dikatakan sebagai usul. Usul ataupun sampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan arti kata yang lain, maknanya kita merasai akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau kita tak merasai kewujudan Allah, jadi makna kita tak sampai pada Allah lah. Tak sampai pada Allah. Bila kita merasai wujud dia, kan, hakikat, walaupun hakikat sebenar zat ni kita tak tahu pun. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi pun kalau ikut pada pendapat yang muktabar, Nabi tidak melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak melihat zat Allah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, la tubrikul absar wa huwa yubrikul absar. Dianya tidak boleh capai dengan pandangan mata, sedangkan dialah yang melihat pandangan mata. Mana dia sendiri yang boleh mencapai kita, sedangkan kita tidak boleh mencapai zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Masya-Allah. Baik, seterusnya apabila manusia sampai kepada peringkat melihat dengan hatinya segala alam terhapus dengan keesaan zat Allah, dan dia tetap dengan sebab penetapan daripada Tuhan, dan bila manusia merasai al-fana, kemudian al-baqa dalam bentuk rasaan rohani tadi, maka berarti dia dikatakan telah sampai kepada Allah. Dia dikatakan telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila manusia sampai pada peringkat melihat dirinya segala alam terhapus dengan keesaan zat Allah. Dia melihat dirinya terhapus dengan melihat kepada keesaan zat Allah Ta'ala. Begitu juga alam inilah terhapus dengan keesaan zat Allah. Kemudian dia tetap dengan sebab penetapan daripada Tuhan. Dan bila manusia merasai al-fana kemudian al-baqa dalam bentuk perasaan rohani tadi, berarti dia telah dikatakan telah sampai kepada Allah, telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan tadilah al-baqa dan al-fana. Kan? Al-baqa dan al-fana ni pun dia ada lagi dia punya tu pecah-pecahan dia lah, macam tu. Kalau sebut dalam sini dia kata, menurut Syekh Abu Qasim Al-Qusairi, fana ialah terlarangnya berbagai-bagai daripada sifat yang tercela. Ini pendapat dia lah. Fana ialah terlarangnya berbagai-bagai sifat yang tercela ataupun sifat mazmumah. Al-baqa ialah terhiasnya berbagai-bagai sifat yang terpuji. Kalau al-baqa, dia sama macam apa tu? Macam dengan ada istilah tu, kan? Takhalli dengan tahalli lah. Takhalli mengosongkan, tak? Mengosongkan sifat-sifat mazmumah. Tahalli memperhiaskan, memasukkan sifat-sifat baik. Ini pendapat daripada Abu Qasim Al-Qusairi. Bagaimanapun beliau telah membahagikan fana pada dua bahagi. Pertama, fananya seorang itu daripada berbagai-bagai perbuatan tercela dan dari hal-hal yang jahat, iaitu dengan lenyapnya semua perbuatan dan hal-hal tersebut. Dia kata dia lah, fananya seorang itu daripada berbagai-bagai perbuatan yang tercela dan daripada hal-hal yang jahat, dengan lenyapnya segala semua perbuatan dan hal-hal tersebut. Kedua, panaknya daripada dirinya semua kejadian Allah dan tak tahu tentang dirinya dan tentang semua kejadian Allah Ta'ala. Tidak ada rasa dan ingatan langsung mengenai dirinya, dan semua kejadian yang ada dirinya memang wujud, dan semua kejadian itu wujud juga. Tetapi ia ketika itu lalai ataupun lupakan dirinya dan seluruh makhluk, tak sedar terhadap dirinya dan juga semua makhluk. Tak sedar tentang dirinya dan semua makhluk. Itu dia katakan al-fana. Itu dia katakan al-fana. Dia ada dua pecahan kata kan. Pecahan fana. Pertama tadi, fananya seseorang daripada berbagai-bagai perbuatan tercela dan daripada hal-hal yang jahat, iaitu dengan lenyapnya semua perbuatan dan hal-hal yang jahat tersebut. Yang kedua, fana daripada dirinya sendiri tentang semua kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dia tak tahu tentang dirinya dan tentang semua kejadian-kejadian Allah Ta'ala. Tidak ada rasa dan ingatan langsung mengenai dirinya dan semua kejadian yang ada. Dirinya memanglah wujud, dan semua kejadian itu wujud, tetapi ketika itu dia lalai ataupun lupakan dirinya dan seluruh makhluk, tak sedar tentang dirinya dan semua makhluk. Macam tu. Itu fana yang nombor dua lah. Okey. Kemudian sebenarnya dua istilah fana dan baqa tersebut ada kaitan dengan dua istilah lain, iaitulah al-hudur dan al-ghaibah. Al-hudur dan al-ghaibah. Al-hudur bermakna hadir hati terhadap Allah yang diyakini, sehingga perkara yang gaib itu dirasakan seperti nampak dengan mata kepala. Ketika hatinya berada dalam keadaan hudur ma'allah. Hudur ma'allah, hadir beserta dengan Allah. Hudur ma'allah, itulah berlakunya fana. Itulah berlakunya fana. Ini saya ambil daripada kitab Syekh Dr. Haji Jahid Sidik lah. Kemudian al-ghaibah. Al-ghaibah pula bermakna hati merasa gaib segala sesuatu, kecuali Allah yang diingatinya itu sahaja, sehingga terasa dirinya sendiri turut gaib. Dia terasa diri dia turut gaib. Dia rasa dia gaib lah. Ketika hatinya berada dalam keadaan al-ghaibah, maka berlakulah al-baqa. Bila dirinya berada dalam keadaan al-ghaibah tadi, maka berlakulah baqa billah. Kekal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baqa billah. Okey. Tapi dengan syarat disebut di sini, dengan syarat orang itu boleh mencapai al-fana dan baqa dengan syarat dia berada pada makam jazbah ataupun mahzub. Pemaksud jazbah ialah dorongan ataupun tarikan. Dorongan ataupun tarikan. Dalam istilah tarikat, jazbah ialah tarikan ataupun dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mencapai darjat jazbah ini hatinya sentiasa tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat jazbah dikenali dengan al-mahzub. Orang yang ada pada markah jazbah, maka dia dikenali dengan mahzub. Ketika dalam keadaan mahzub, orang tersebut akan mendapat makam al-fana dan makam al-baqa tadi. Dia akan baru dapat capai makam al-fana billah dan al-baqa billah. Oleh itu, maka orang yang dikatakan telah mempunyai pengalaman dalam mengharungi berbagai-bagai lautan jazbah di atas, ialah orang yang telah mengalami makam fana dan baqa, yang ketika itu dia berada dalam kedudukan al-majzub ataupun al-jazbah. Itulah. Ini istilah-istilah dalam sufi lah, tarikat. Kita boleh rujuk pada kitab Syekh dalam ilmu tarikat. Syekh dalam ilmu tarikat yang dikarang oleh Dr. Jahid. Kat sinilah banyaklah tentang apa dia katakan Syekh Mursid, semua ada, nanti kita lihat baliklah. Syekh Mursid, apa itu Syekh? Pembahagian-pembahagian Syekh pun ada. Syekh pun ada pembahagian juga. Syekh pun ada pembahagian, bukan satu je Syekh, ada dua, ada tiga pembahagian Syekh. Baik, kita lihat semula. Apabila manusia sampai kepada peringkat melihat dengan dirinya segala alam terhapus dengan keesaan zat Allah, dan dia tetap dengan sebab penetapan daripada Tuhan, dan bila manusia merasai al-fana kemudian al-baqa dalam bentuk rasa rohani tadi, maka berarti dia telah usul ataupun telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya akan datang satu peringkat berikut dalam perjalanan menuju pada Allah, iaitulah peringkat menjaga adab dengan Allah ketika berada di makam makrifat. Bila dah sampai pada Allah pula, dia kena ada jagalah adab dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian sehubungan dengan itu, wujud di sisi ahli sufi adab-adab murid dan adab orang arif dengan Allah Azza wa Jal.
Daripada sini mereka menyatakan Al-Junaid adalah pengajar adab untuk golongan murid. Setengah Syekh Sufi dianggap sebagai pengajar adab kepada golongan-golongan arif. Setengah daripada Syekh Sufi, Syekh tarikat ni, dia ni dinamakan sebagai orang yang mengajar adab kepada orang-orang arif billah. Baik, cuma apakah dikatakan sebagai syekh? Mungkin jadi persoalan pada kita lah, apa dikatakan sebagai syekh dalam tarikat. Okey. Syekh ini ialah, kalau segi istilah, syekh ialah orang mukmin yang telah mencapai kepada darjat sahal fadlu. Sahal fadlu sekalipun dia masih kanak-kanak. Syahul fadlu ialah ulama yang bersifat ar-rasilbun. Asilbun kata kan. Mana yang beramal dengan ilmu dia lah. Seseorang yang beramal dengan ilmunya. Kemudian yang menolak keduniaan dan sentiasa beramal untuk akhirat. Yang menggabungkan antara syariat dengan hakikat. Mana syariat dia ambil juga, hakikat pun ambil. Bukan menafikan syariat. Kerana ada separuh tu dia menafikan syariat. Dia hanya terjun dalam tarikat saja, ataupun istilah kata ni ambil isi je. Kulit tak payah ambil. Kulit tak nak ambil lah, ambil isi saja. Jadi dia anggap orang-orang syariat ni maknanya kedudukannya rendah lah pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia salah lah. Jadi kita tak boleh meninggalkan syariat. Walaupun kita berada dalam makam tarikat, orang-orang tarikat, jadi syariat tak boleh tinggalkan. Kemudian dia berhias dengan mahkota kebesaran dan kemuliaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian punya akhlak yang terpuji, seperti akhlak baginda Rasulullah SAW, dan mempunyai berbagai-bagai makrifat ilahiyah yang tenggelam dalam lautan keesaan kepada Allah Ta'ala. Okey, ini satu pendapat lah berkenaan dengan Syekh. Okey. Kemudian Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyatakan bahawa Syekh tarikat ini ialah wakil ataupun pengganti Rasulullah SAW dalam urusan mendidik dan mengasuh umat Islam, kerana mereka lah menjadi pewaris kepada Nabi Muhammad SAW yang mewarisi berbagai-bagai ilmu dan kewajipan menjaganya. Tetapi mereka itu tidak ada kuasa untuk membuat dan juga menambah agama. Tak? Dia tak ada kuasa untuk membuat dan menambah agama. Okay? Mereka sentiasa menjaga hati daripada perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa menjaga berbagai adab yang khusus bagi golongan orang-orang yang hampir pada Allah. Mereka ini dikatakan sebagai ulama billah. Ulama billah. Okay? Ulama dengan Allah kan? Ulama billah. Kemudian Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Kata Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi pula menyatakan bahawa Syekh ialah orang mukmin yang sentiasa bersifat bertakwa dan soleh, sentiasa mengikut sunnah Rasulullah SAW, alim dalam agama sekadar yang diperlukan, dan telah melazimkan diri di bawah didikan dan nasihat seseorang yang kamil, sempurna, dan telah mendapat limpahan keberkatan rohani daripadanya. Kemudian disukai oleh bijak pandai dan para ulama, sehingga sesiapa yang belajar dengannya akan mendapat kesan yang baik. Siapa je yang berguru dan belajar dengan dia, dia akan mendapat satu kesan yang baik dan dapat memperbaiki hal keadaan para muridnya. Okay? Maknanya dia dapat mencorakkan akan anak murid dia. Kemudian Ibn Khaldun pula menyatakan bahawa Syekh ialah doktor rohani. Syekh ialah doktor rohani yang berusaha mengasuh dan mendidik rohani serta menyempurnakan didikan dan suhan sehingga menjadi orang yang bersifat kamil. Kemudian Syekh Al-Jurnani berpendapat Syekh ialah doktor rohani yang arif mengenai ilmu berkaitan dengan berbagai-bagai penyakit hati dan juga cara-cara merawatnya. Ini dikata pendapat daripada Syekh Al-Jurjani berkenaan apa dikatakan sebagai Syekh dalam tarikat lah. Syekh. Baik.
Jadi daripada berbagai-bagai pendapat tadi, kesimpulannya Syekh ialah guru yang benar-benar faham tentang ilmu tarikat, kerana telah mendapat didikan dan asuhan yang sempurna daripada guru yang sebelumnya, serta beramal dengan ilmunya secara ikhlas dan penuh kesungguhan dan sentiasa mengikut akan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan bid'ah dalalah, kemudian berkemampuan mendidik, kemudian berkemampuan mengasuh hati serta rohani para muridnya, sehingga didikan dan asuhan rohani muridnya menjadi sempurna, menjadi orang yang sufi yang sebenar. Menjadi orang yang sufi yang sebenar. Mana dia mampulah untuk mendidik orang lain menjadi orang yang sufi. Kalau tak mampu mendidik orang lain menjadi orang sufi, maka bukan dinamakan syekh lah. Bukan dinamakan syekh. Mana syekh ni mampu mendidik. Okey. Apakah jenis-jenis syekh? Syekh tarikat ada 3 jenis. Pertama, mujtahid. Yang kedua, muqallid. Dan yang ketiga, mujtahid muqallid. Pertama, mujtahid. Yang kedua, muqallid. Yang ketiga iaitulah mujtahid muqallid. Baik. Kalau dalam bab fiqh, ada mujtahid, ada muqallid. Rupa-rupanya dalam bab tasawuf pun ada juga. Dalam tasawuf pun ada. Imam Imam kita. Macam dalam tasawuf ada ulama mujtahid, ada ulama yang macam kita ni muqallid, kita ni mengikut orang lah, mengikut ulama kan. Dalam tarikat pun begitu juga. Okey. Kalau dalam fiqh kita ada imam mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbal kan. Itu dalam tarikat. Dalam ilmu tasawuf, syekh mujtahid kan ialah syekh yang mewariskan hasil ijtihadnya kepada anak muridnya sehingga melahirkan satu mazhab dan satu aliran yang disebahkan kepada nama syekh tersebut. Syekh yang mewariskan hasil daripada ijtihad dia kepada para muridnya sehingga melahirkan satu mazhab, satu tarikat ataupun satu aliran yang dinisbahkan kepada nama syekh itu. Disembahkan kepada nama syekh tersebutlah. Itu dikatakan sebagai syekh mujtahid. Sama dalam bab fiqh kan. Fiqh kan ada imam mujtahid kan. Imam mujtahid itu melahirkan dia punya mazhab dia. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebagainya. Kemudian syekh muqallid. Syekh muqallid ialah syekh yang tidak melakukan ijtihad dalam ilmu dan amalan tarikat yang diamalkannya. Dia hanya beramal seperti yang diajar oleh syekhnya sahaja. Di samping itu dia terus mengajar dan menyebarkan amalan tarikat itu kepada orang ramai. Itu dia katakan syekh muqallid. Syekh ni mengikut orang lain. Dia mengikut syekh yang sebelumnya lah. Dia bukan membina satu tarikat baru. Tidak. Dia bukan membina satu tarikat baru. Kalau syekh mujtahid, dia membina satu tarikat baru. Okey. Sedangkan syekh muqallid ni dia tidak membina tarikat baru, tapi dia mengikut syekh tarikat sebelumnya dan dia mengamalkan dan disebarkan kepada orang lain. Okey. Kemudian yang ketiga, syekh muqallid mujtahid. Syekh muqallid mujtahid. Syekh muqallid mujtahid ni di samping dia beramal dan menyebarkan amalan tarikat yang dia belajar daripada syekhnya, dia juga melakukan ijtihad dan ilmu dan amalan tersebut. Walau bagaimanapun ijtihadnya tidaklah banyak dan tidaklah sebesar mana, kerana ijtihadnya itu hanya merupakan lanjutan daripada perkembangan hasil ijtihad syekh yang sebelumnya. Okey. Dia ada buat ijtihad, tapi ijtihad kecil lah. Ijtihad kecil, bukan ijtihad yang besar. Itu dia katakan syekh muqallid mujtahid. Syekh muqallid mujtahid ni dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah antara syekh mujtahid dan syekh muqallid. Dia duduk tengah-tengah. Kan? Dia bukan saja beramal dengan amalan tarikat syekh yang sebelumnya, tetapi dia juga boleh membina satu ijtihad baru. Tetapi ijtihad baru itu kecil. Contohnya dalam bab bersuluk.
Misalnya syekh itu mengajarkan amalan beruzlah, berkhalwah ataupun bersuluk dengan duduk berzikir dalam sebuah bilik kecil, sekadar cukup untuk seorang duduk, tidur dan bangun sahaja. Menyediakan bilik seperti ini boleh dibuat dengan mudah apabila murid yang belajar tu tak ramai, hanya beberapa orang sahaja. Tetapi apabila murid yang belajar tu terlampau ramai dan sukar untuk menyediakan bilik-bilik untuk beruzlah tadi, bersuluk tadi, okay, dengan tujuan untuk mengatasi masalah bilik tersebut, maka syekh yang memimpin suluk tadi, kan, maka dia membuat kelambu-kelambu kecil sebagai ganti bilik. Dia buat kelambu bilik macam partition lah, kan. Dia buat satu kelambu-kelambu kecil untuk orang suluk dalam itu. Tak? Walaupun syekh kepada syekh tersebut tidak pernah menggunakan kelambu itu. Walaupun syekh yang sebelumnya tak pernah guna kelambu pun. Syekh sebelumnya tak gunakan kelambu. Syekh yang kemudian ini menggunakan kelambu. Sebab apa? Kerana jumlah anak murid dah ramai. Sebelum tu anak murid tak ramai, jadi boleh buat banyak bilik. Bila dah terlampau ramai anak murid, jadi bilik tak cukup. Bilik tak cukup, jadi dibuat macam kelambu-kelambu kecil. Jadi duduklah suluk dalam tu lah. Suluk contohnya berapa hari nak suluk? 1 bulan suluk, Ramadan 1 bulan Ramadan suluk. Jadi tak keluar mana-mana lah, duduk kat situ je, kan, berzikir, kan. Makan pun orang sediakan. Ya, tujuan siang malam pagi petang berzikirlah, kan. Jadi maknanya syekh yang kemudian ni dia buat istihad juga. Di samping dia mengamalkan amalan syekh tadi kat sebelumnya, dan dia juga membuat istihad, tetapi istihad yang kecil, bukan satu istihad yang besar. Kalau syekh mustahid yang pertama tadi, mereka membuat satu istihad yang besar, ia akan menjadi ikutan kepada syekh-syekh sebelumnya ataupun anak-anak murid yang kemudiannya. Begitulah, macam tu. Kemudian daripada sudut lain pula, syekh juga terbagi pada 3. Pertama, syekh ta'lim, kedua syekh tarbiyah. Okey. Syekh ta'lim, kemudian syekh tarbiyah, kemudian syekh tarqiyah. Masya-Allah, syekh tarqiyah. Daripada sudut lain lah, ada pertama syekh ta'lim. Syekh ta'lim ini ialah guru atau syekh yang mengajar murid-muridnya dengan menggunakan kitab, iaitu dengan cara membacanya, menerangkan dan juga menghuraikan mafhumnya. Ini syekh ta'lim nama dia. Syekh ta'lim ialah guru ataupun syekh mengajar anak muridnya dengan menggunakan kitab, dengan cara membaca kitab tu, dan kitab tu disemak oleh anak murid dia. Kemudian dia menerangkan dan juga menghuraikan mafhum dia. Itu yang dikatakan syekh ta'lim. Yang kedua, syekh tarbiyah. Syekh tarbiyah, syekh yang mendidik dan mengasuh muridnya untuk beramal soleh dan juga berakhlak mulia. Biasanya menerusi amalan dan tikah laku syekh itu sendiri, selain daripada nasihatnya yang memberi faedah dan juga terkesan dalam hati anak murid dia. Ini dikatakan syekh tarbiyah. Mana syekh ni mendidik, mengasuh, kan, anak muridnya supaya beramal soleh, berakhlak mulia. Biasanya menerusi amalan dan tingkah laku syekh itu sendiri, selain daripada nasihat yang faedah dan berkesan lah. Macam tu. Kemudian syekh tarqiyah. Syekh tarqiyah ialah syekh yang dapat memimpin muridnya dan meningkatkan berbagai-bagai makam. Syekh yang dapat memimpin anak murid, okay, dan meningkatkan berbagai-bagai makam, kedudukan rohani dan juga hati. Misalnya daripada makam taubat kepada makam sabar, daripada makam sabar kepada makam syukur, daripada makam syukur pada makam khauf. Okey, khauf mana takut, dan raja pengharapan. Kemudian kepada makam zuhud, kemudian makam tawakal, makam redha, makam mahabbah dan lain-lainnya lah. Kemudian ataupun daripada tingkat ghaflah lalai kepada tingkat yaqazah, sedar, jaga atau sedarlah. Okey. Kemudian daripada yaqazah kepada hudur. Daripada makam yaqazah, mana sedar tadi, kepada makam hudur pula, mana hatinya hanya semata-mata ingat kepada Allah.
sehingga yang lainnya hilang langsung daripada hatinya dan juga ingatannya lah. Macam tu. Okey. Dan mana-mana syekh itu kalau dia nak memberi ijazah kepada anak muridnya, dia mestilah mendapat kebenaran daripada syekh sebelumnya. Dia mestilah mendapat kebenaran syekh. Mana-mana syekh yang nak buat tarikat dan sebagainya, dia mesti mendapat kebenaran daripada syekh yang sebelumnya. Tak boleh tiba-tiba buat program tarikat dan sebagainya tanpa kebenaran daripada syekh-syekh yang sebelumnya. Macam tu. Nak buat suluk ke kan? Nak buat suluk, nak anjurkan suluk kan, mesti ada kebenaran daripada syekh-syekh yang sebelumnya lah. Macam tu. Tak boleh dia tiba-tiba buat tapi tak ada kebenaran. Baik. Seterusnya kemudian dalam menuju kepada Allah Ta'ala ada tanda-tandanya. Sehubungan dengan itu, ketika menempuh setiap peringkat perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala, manusia memerlukan kepada pemahaman yang mendalam tentangnya. Dalam peringkat kita nak tuju pada Allah ni, mesti kita kenal Allah lah. Kenal Allah ni bukan sampai pada kenal pada zat ya, tapi kenal pada sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga memerlukan kepada adab yang sesuai dalam keadaan yang sedang ditempuh. Cukup malang apabila setengah orang yang menempuh perjalanan menuju Allah telah terjerumus ke lembah kekufuran dengan sebab kejahilan mereka tentang perkara ini, sehingga mereka mempendapat taklif syarak gugur, menghalalkan kerja-kerja maksiat, meninggalkan berbagai kewajipan. Ini tak betul lah ni. Tak betul lah kalau dia ambil tarikat, masuk sufi, ahli-ahli sufi dan sebagainya, tapi masa sama dia meninggalkan kewajipan sembahyang kan, menghalalkan arak, menghalalkan judi, menghalalkan zina. Tak? Maknanya dia pendapat taklif hukum gugur pada dia. Dia tak ada taklif hukum. Mana orang suci lah. Dia anggap orang yang suci, orang bersih lah. Dia anggap diri macam tu. Ni dah tak betul lah tuan. Sesat lah. Iaitu sedangkan Nabi pun masih mendirikan sembahyang. Nabi tetap berpuasa di bulan Ramadan. Nabi juga berkahwin. Tak? Nabi juga makan minum dan sebagainya. Okay? Jadi perkara-perkara yang taklif hukum tak boleh gugur. Cukup malang, kata Musannaf, cukup malang apabila setengah orang menempuh perjalanan menuju kepada Allah telah terjerumus ke lembah kekufuran dengan sebab kejahatan mereka tentang perkara itu, sehingga mereka berpendapat taklif syarak gugur. Kemudian menghalalkan kerja-kerja maksiat, tak? Dan meninggalkan bentuk-bentuk kewajipan ditinggalkan. Kita boleh lah. Baik. Sehubungan dengan itu, orang yang sudah mahir dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah, kan, ahli asyar selalu membimbing orang-orang yang sedang menempuh perjalanan pada Allah agar mereka terus kekal berada dalam ruang lingkup ilmu dan adab. Nampak? Bila orang dalam menuju pada Allah dan tarikat ni, dia jangan lupa, jangan pisahkan dengan bab pengajian ilmu. Dalam pisahkan bab pengajian, sebab ada yang pisahkan pengajian ilmu kerana sibuk dengan berzikir, sibuk bertarikat dan sebagainya, sehingga dia tak nak mengaji lagi. Tak perlulah mengaji. Ni semua kulit-kulit ni tak payahlah. Kita ambil isi je, mam. Ambil isi saja. Ni dah tak betul lah macam tu. Baik. Daripada sini muncul adab dan adab murid dan adab orang arif. Di kalangan orang arif pula, ada yang sudah berjaya sampai ke matlamat mereka menuju pada Allah dan membimbing orang lain pula. Al-wasilun al-mursyidun. Maknanya dia bukan saja sampai pada Allah, malah dia bimbing orang lain pula. Dia bimbing kan, dia terbiah orang lain, dia ajak pada jalan Allah. Mereka ini dinamakan sebagai golongan Rabbani. Golongan Rabbani. Ada antara mereka yang boleh memberi pengajaran tetapi tidak mempunyai sifat pembimbing. Mengajar boleh tapi membimbing tak boleh. Ada yang boleh membimbing, boleh mengajar dan boleh membimbing. Ada boleh bimbing, tak boleh tak pandai tak pandai ajar. Ada yang
kan boleh mengajar tapi tak boleh bimbing. Dia tak sama tu. Mengajar boleh, bimbing lain. Mereka ini digelani sebagai orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang benar lah. Dia boleh mengajar tapi dia tak boleh bimbing. Yang dia dikatakan sebagai golongan as-siddiqun. Sebab bila nak berzikir-zikir ni, tengoklah kalau orang terikat kalau berzikir, dia berzikir dia bukan seminit dua dia berzikir, sampai 3-4 jam berzikir, 5 jam berzikir duduk gitu kan. Meratib tu tuan larat ke? Tuan larat ke berzikir lama-lama? Dengan kaki kebasnya lah, sakit lutut lah, macam-macam kan. Tengoklah kalau orang sikat kalau berzikir tu. Kalau tak larat jangan masuk. Jangan masuk kan. Jadi amallah sekadar yang boleh kita amalkan lah. Jadi kalau tuan boleh duduk lama-lama kan, duduk lama-lama, boleh yang kata duduk bersela lama-lama, boleh berzikir lama-lama, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam boleh berzikir. Itu hebat lah kan. Okay. Tengoklah orang terikat masuk sudut macam mana dia berzikir. 500,000, 700,000 dia zikir. Sekali zikir 700,000. Boleh buat tak? Kalau boleh buat, boleh masuk terikat lah. Macam tu. Baik. Kemudian mursyid dituntut supaya memenuhi banyak syarat. Tidak semua orang arif tentang Allah sesuai untuk membimbing manusia dalam bentuk bimbingan umum. Menunjuk ajar dan memberi nasihat adalah terbuka pada semua orang. Tetapi tak semua macam yang kata syekh-syekh ikat dia lain lah. Kalau sekadar pergi jumpa orang, pergi rumah ke rumah, ngajak orang ke masjid, ini banyak kalau kita boleh buat. Walaupun tak semua boleh buat kan, tapi banyak kalau kita boleh buat ziarah rumah-rumah, ngajak orang kebaikan. Berbeza dengan syekh tarikat. Dia berbimbing juga, tapi bimbing dia tahap lagi tinggi lah. Bimbing tahap tinggi. Kenapa? Dia akan menghadap dengan orang, berzikir, meratib sampai berjam-jam. Tahu tak? Tengoklah. Tuan larat ke? Macam tu. Nak jadi bimbing kata syekh mursyid ni pun bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Macam tu. Baik. Setiap manusia tuntut supaya berdoa pada Allah, membimbing dan mengajar manusia lain mengikut kadar kelayakan yang ada padanya. Walau bagaimanapun kan martabat irsyad ataupun membimbing adalah merupakan martabat yang lain yang memerlukan kepada keizinan. Nampak? Dia mesti ada keizinan. Nak jadi syekh tarikat mesti ada keizinan. Mana keizinan daripada syekh yang sebelumnya? Daripada mana dia ambil tarikat tu? Contoh dia ambil tarikat Nasyabandi kan. Siapa guru Nasyabandi yang sebelum tu? Mana dia mesti mendapat keizinan daripada syekh itulah, untuk dia pula menyebarkan. Menyebarkan tarikat itu, beramal dengan tarikat itu. Kalau dalam konteks Negeri Sembilan ni mesti ada tauliah dia kan. Mesti ada tauliah dia, kebenaran jawatan mufti lah, untuk kita mengamalkan tarikat tersebut. Sebab macam-macam nanti tanggapan manusia, tanggapan orang ramai berkenaan dengan tarikat ni. Baik, kemudian ulang tengok balik. Walaupun martabat irsyad atau membimbing adalah merupakan martabat yang lain dan memerlukan kepada keizinan. Kata keizinan. Hujah orang-orang yang sudah pemahir dalam menempuh perjalanan menuju Allah tentang keperluan mendapat keizinan terlebih dahulu untuk membimbing adalah hujah yang kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tak boleh menceritakan kepada orang ramai tentang pengajaran kecuali amir, ataupun orang yang disuruh oleh amir, ataupun orang yang berani. Orang yang berani ataupun orang yang disuruh. Mana orang tu diizinkan. Kan? Satu lagi ijazah. Ni pun ijazah. Ijazah ada nanti bawah tu lah. Ijazah. Ijazah ni kan dia ada dua lah. Satu ijazah memang kontan langsung dia bagi. Mana kena jumpa guru tu, syekh tu, dia bagi ijazah. Tahu tak? Ada yang kata bukan dalam bentuk macam tu. Dia bentuk umum je kan. Umum saja dia bagi ijazah. Ataupun dia penyerahan sesuatu. Dia serah tu mana ada ijazah dah.
dia serahkan dia punya buku tu, mana dah kira ijazah. Ada memang dia syekh tu cakap langsung, saya ijazah pada kamu. Kadang ada syekh dia tak cakap, dia bagi benda tu mana dah layak kan. Bagi je benda tu, bagi je kitab tu, mana layak lah dia menjadi syekh pula, menyebarkan pada orang lain. Okey, insyaAllah akan datang sambung lagi lah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kita ambil kitab ni sikit sebelum kita tutup Ramadan ni. Kosong apa tuan? 248 lah. Okey, 245 248. Kita ambil sikit. Baik. Renungan kan? Okey, renungan. Syekh Ibn Taimiyah tidak pernah menyalahkan dan mengharamkan amalan talqin. Jangan kita dakwa, ada orang dakwa Syekh Ibn Taimiyah ni dia tak benar kan, talqin ni tak boleh. Ni golongan apa Wahabi lah, okay, macam-macam lah. Dia kata Syekh Ibn Taimiyah tak pernah, kan, tak pernah kata maknanya talqin ni dibolehkan. Dia kata sebenarnya tak begitu. Syekh Ibn Taimiyah tak pernah pun menyalahkan mengharamkan amalan talqin. Berdasarkan apa disebut dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa. Dalam tu disebutlah panjang tu kena sebut tu. Kalau nak baca Arab tu panjang tu, saya tak perlu baca lah ya. Saya tak perlu baca yang Arab tu sebab nak baca tu panjang. Kita lihat makna dia. Talqin yang disebut ini sesungguhnya telah dinukilkan daripada sekalian sahabat bahawa mereka menyuruh melakukannya, seperti Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili dan selainnya. Dan telah riwayatkan tentang hadis tentangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi hadis tersebut termasuk dalam hadis yang tidak dihukum, dikategorikan sebagai hadis sahih, dan para sahabat tidak melakukannya. Maka atas dasar inilah Imam Ahmad dan ulama lain berkata, sesungguhnya talqin ini adalah tidak ada kesalahan, tidak ada dosa melakukannya. Oleh itu, maka mereka memberi kelonggaran kepada amalan tersebut dan tidak pula menyuruhnya. Nak suruh pun tidak, nak larang pun tidak. Suruh tidak, larang pun tidak. Dan sekumpulan ulama mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad menghukumkan pula al-mustahab, sunat. Dia kata sunat talqin, al-mustahab, sunat. Sedangkan sekumpulan ulama daripada mazhab Imam Malik dan selainnya pula menyatakan makruh. Makruh pula talqin. Ini bukan mazhab Syafi'i lah, tetapi mazhab daripada Imam Malik. Dan telah disebut, telah sabit bahawa yang dikuburkan mayat dan nanti akan ditanya dan akan diuji. Dan telah sabit juga bahawa kita disuruh mendoakan bagi mayat. Kerana mayat itu bila masuk ke kubur, dia akan diuji. Akan ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar Nakir akan menyadukan soalan-soalan. Tadinya man rabbuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma imamuka, kan? Oleh sebab itu dikatakan sesungguhnya talqin itu memberi manfaat kepada mayat. Kerana sesungguhnya mayat itu mendengar seruan percakapan seperti mana yang telah sabit dalam hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda bersabda bahawasanya dianya mayat benar-benar mendengar derapan kasut-kasut mereka. Mayat dengar, kan, kasut-kasut orang yang berada di atas kubur yang bergerak balik. Dan bahawasanya Nabi SAW bersabda, apakah kamu semua mendengar apa yang aku katakan tentang mereka, mana tentang mayat tadi? Dan sesungguhnya baginda juga menyuruh kita memberi salam kepada orang yang telah mati. Kan? Kita pun disuruh beri salam. Assalamualaikum ya ahli kubur, kan? Assalamualaikum ya ahli diyar, ahli kubur, kan? Wa inna dan sebenarnya kami akan mengikut kamu, kan? Kami juga akan ikut nantilah. Gitu. Kemudian baginda bersabda, tidaklah seorang yang melalui kubur, termasuk lelaki ataupun wanita, yang dikenalinya dulu di dunia,
lalu dia mengucapkan salam kepada si mati, malaikat Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhnya sehingga membalas salam ke atasnya. Nampak? Sehinggalah membalas salam ke atasnya. Betul tak? Macam tu. Beliau menyebut dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Lagi dia kata yang bawah tu pula, takin setelah kematiannya bukanlah satu kewajipan menurut ijma' dan bukanlah amalan yang masyhur di kalangan para muslimin sesama mereka pada zaman Nabi dan juga pada zaman khalifah baginda, para khalifah. Malah amalan takin adalah maksur yang ada riwayatnya daripada sebahagian sahabat seperti Abu Umamah Al-Bahili dan Sayyidina Wasilah bin Al-Aqsa. Maka daripada kalangan para imamah yang memberi kelonggaran melakukannya seperti Imam Ahmad, sekumpulan ulama Imam Ahmad dan ulama mazhab Imam Syafi'i menghukumkannya dengan mustahab, sunat melakukannya. Dan sebahagian ulama pula menghukumkan dengan makruh, macam Imam Malik kan, kerana menganggapnya sebagai bid'ah. Maka perbicaraan hukum talqin ada 3. Pertama, mustahab, sunat. Yang kedua, makruh. Yang ketiga, mubah, harus. Dan ini mubah ataupun harus adalah pendapat yang paling sederhana. Pendapat paling sederhana ialah mubah. Itulah. Tapi kita mazhab ini kebanyakannya majoriti mazhab kita membuat talqin. Cuma COVID ni biasanya kita rekan kasih. Betul tak Imam? COVID ni semua dah cepat kan. Tak boleh lama-lama kat kubur ke malam-lama. Yelah, tak kubur tu ramai. Bila ada kematian biasanya anak-anak, isteri semua datang tengok kan. Tengok ayah kan yang pergi kan. Ataupun kalau isteri mati, suami datang tengok, hantar kubur, anak-anak semua datang kan. Oleh keluarga lain semualah. Tahu tak? Jadi bila dah kadang macam ni pun kadang menjadi masalah juga nak ziarah kan bila COVID je ni. Baik, sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Itu saja. Wallahu alam. Tanda situlah 252. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatai alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin ta'assana bi izzatil jabarur wa tasana bi izzil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamun. Allahumma asrif anna hazal waba wa qina syarral rada wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.